Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, murid-murid, cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat walafiat. Okey, masih lagi berada di rumah sepanjang PKP ini. Okey, dan masih lagi bersemangat untuk ikuti pembelajaran di rumah bersama cikgu Nazihah. Okey, baik. Untuk matematik tingkatan 1 bab 4, sebelum ni kita dah habis belajar 4.1 berkenaan nisbah, 4.2 kadar dan 4.3 berkenaan dengan kadaran. Video yang lepas cikgu dah terangkan tentang kadaran, apa itu kadaran dan juga apa dia 3 kaedah untuk menentukan nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran. Boleh kamu sebut semula? Murid-murid sebut semula 3 kaedah. Yang pertama apa? Kita gunakan kaedah unitari. Yang kedua kita gunakan kaedah pendaraban silang. Dan yang ketiga kita boleh gunakan kaedah kadaran. Okey, cikgu harap kamu ingat 3 kaedah itu, okey? Baik, daripada hasil semakan cikgu bagi latihan kamu yang lepas, cikgu tengok bagus. Kebanyakan semua jawab betul. Cuma ada yang tak baca arahan soalan yang betul sebab arahan dia suruh tulis kadaran saja tapi dia siap selesaikan terus. Sepatutnya kalau arahan soalan dia kata tulis kadaran saja, kamu hanya tulis kadaran saja, tak perlu selesaikan, tak perlu cari nilai X tu. Okey? Baik. Untuk hari ini, video ini, kita akan belajar tentang 4.4 nisbah, kadar dan kadaran. Okey, untuk subtopik 4.4 ini, kita ada 4 lagi standard pelajaran. Okey, yang ini cikgu untuk video ini cikgu hanya terangkan untuk standard pelajaran 4.4 iaitu objektif pembelajaran kita pada video ini, murid akan dapat menentukan nisbah 3 kuantiti apabila 2 atau lebih nisbah 2 kuantiti diberi dengan betul. Okey, kita fokus pada satu persatu dulu. Kita tengok 4.41. Okey. Okey, sebelum kita teruskan pembelajaran kita, kita nak lihat dulu. Okey, cikgu nak tanya dulu sikit. Baik, apa contoh nisbah 2 kuantiti? Okey, macam mana nak tulis nisbah bagi 2 kuantiti? Contoh dia macam mana? Okey, katakan nisbah 2 kuantiti, nisbah A kepada B. Ini nisbah 2 kuantiti ataupun nisbah B kepada C. Okey? Ataupun kita boleh guna huruf lain. Katakan nisbah P kepada Q. Okey, yang ini cikgu bagi dalam bentuk wakilkan sebagai huruf. Kalau nombor pula macam mana? Nisbah 3 kepada 5. Okey, itu contoh. Okey, kalau nisbah 3 kuantiti, maksudnya kita ada 3 kuantiti, boleh jadi unit yang berbeza atau unit yang sama. Okey, contohnya A kepada B kepada C. Okey, ini 3 kuantiti, ada 3. Ataupun kalau dalam bentuk nombor, kita boleh tulis nisbah, katakan nisbah 2 kepada 5 kepada 8. Contoh. Okey, ini bentuk nisbah 3 kuantiti. Ni nisbah dalam bentuk 2 kuantiti. Okey. Baik. Apa yang kamu perlu tahu, okey, dalam tajuk subtopik 4.4 ini kita kena libatkan untuk nisbah 2 kuantiti dan 3 kuantiti. Okey, tajuk dia kita tadi menentukan nisbah 3 kuantiti. Kita nak cari nisbah 3 kuantiti macam gini daripada nisbah 2 kuantiti. Okey, maksudnya daripada nisbah 2 kuantiti ni, yang 2 ni, kita nak jadikan dia jadi 3 kuantiti. Bagaimana caranya? Okey, kita tengok kat sini. Bagi setiap A kepada B dan B kepada C, katakan soalan dia bagi 2 nisbah dengan 2 kuantiti. Okey, ni nisbah yang pertama, 2 kuantiti A kepada B. Dan nisbah yang kedua, 2 kuantiti juga B kepada C. Yang sama kat sini adalah kuantiti B dan B. Okey, nombornya sama. Apa yang kita perlu buat? Yang pertama, jika nilai B adalah sama, okey, katakan nombor B sini 2, B sini pun 2, maka kedua-dua nisbah ini boleh digabungkan menjadi A, B, C. Maksudnya, kalau B ni, okey,
nisbah untuk B ni nilainya sama, kita terus gabungkan sahaja. Tak perlu selesaikan, tak perlu buat jalan pengiraan apa. Kita gabungkan dia, jadikan dia 3 kuantiti. Nanti kita tengok contoh macam mana, okey? Kalau sama, tak ada masalah. Yang bermasalahnya, okey, yang ni kita kena alert. Jika nilai B adalah tidak sama, okey, katakan sini 1. A dia nilai dia 1, B ni nilai dia 2. B yang kat sini nilai dia 5 pula. Dah berbeza nilai B. C ni dah tak apalah, 7 katakan. Baik, bila tidak sama, yang ni kita kena gunakan. Okey, cari gandaan sepunya terkecil bagi 2 nilai B. Baik, nilai B tadi ada 2 ni, kita kena cari dua-dua tu gunakan GSTK, gandaan sepunya terkecil. Okey, kemudian barulah kita gabungkan kedua-dua nisbah 2 kuantiti untuk menjadi nisbah 3 kuantiti. Kalau sama, tak ada masalah, kita gabungkan terus. Kalau tak sama, yang ni yang kita kena cari GSTK. Baik, GSTK yang ini kita dah belajar semasa bab 2, faktor dan gandaan. Okey, gandaan sepunya terkecil. Ingat tak lagi? Kalau gandaan sepunya terkecil, kaedah mudah kita gunakan kaedah pendaraban silang. Ingat lagi tak pendaraban silang? Pendaraban silang pula. Pendaraban berulang. Astaghfirullahalazim. Bukan pendaraban silang. Astaghfirullahalazim. Cikgu dah salah sebut. Pembahagian berulang. Okey. Pembahagian berulang. Okey. Untuk GSTK, cikgu ingatkan akhir mesti dapatkan nilai 1, 1 ataupun 1, 1, 1. Ingat tak? Okey, contoh kalau cikgu kata cari GSTK bagi 30 dan 36. Ni kita ulang kaji sekejap. Okey, kita cari GSTK 30 dan 36. Macam mana nak cari GSTK gandaan sepunya terkecil? Okey, pembahagian berulang 30 dan 36. Baik, kita mulakan bahagi dengan nombor perdana terkecil, iaitu 2. 30 bahagi 2 kita akan dapat 15. 36 bahagi 2 kita akan dapat 18. Kemudian boleh dibahagikan lagi? Ya, boleh bahagi lagi. Bahagi dengan berapa? 3. 3 adalah nombor perdana. 15 bahagi 3 kita akan dapat 5. 18 bahagi 3 kita akan dapat 6. Masih boleh bahagi lagi? Boleh lagi bahagi. Bahagi lagi. Sampailah dapat nilai. Kalau ni 2 nombor kan, satu-satulah kita dapat. Bahagi dengan berapa? 5 dengan 6. Kita selesaikan satu-satu. 5 bahagi 5. 1. 6 bahagi 5 tak boleh. Okey, 1 dah selesai. 6 kita bawa bawah. Dan yang akhir sekali kita bahagi 6. Dapatlah 1. 6 bahagi 6. 1. Okey, nak cari GSTK. Darabkan semua ini. 2 darab 3 darab 5 darab 6. Jadi GSTK bagi 30 dan 36 ialah 180. Ini ulang kaji GSTK. Okey. Baik, kita cuba tengok. Ni cikgu harap sebab kita akan gunakan ni GSTK ni kalau nilai B tak sama. Baik. Okey, kita tengok contoh 1. Jika diberi nisbah P kepada Q 7 kepada 3 dan Q kepada R sama dengan 3 kepada 5. Cari nisbah PQR. Okey, yang diberi sekarang nisbah 2. Okey, kamu perhatikan ini ada nisbah 2 kuantiti. Diberi nisbah 2 kuantiti sebanyak 2 kali kat sini. Ada 2 nisbah 2 kuantiti. Okey, kemudian dia suruh tukarkan kepada nisbah 3 kuantiti. Nampak? PQR. Jadi kat sini kita kena gabungkan. Okey, kita susun dulu. P kepada Q. Okey, dia beri P kepada Q 7 kepada 3. Okey, kita tengok yang kat sini pula. Sekarang ni Q kepada R 3 kepada 5. Okey, Q. Kita letak Q ni juga. Kita nak jadi PQR kan? PQR. QR 35. 35. Okey. Yang ni yang kita perhatikan. Cuba kamu perhatikan sekarang nilai Q ni sama. Macam tadi yang cikgu terangkan, kalau diberi A, B, B, C. Kita nak tukarkan A, B, C. Okey, kalau nilai B ni sama, kita gabungkan saja.
Okey, gabungkan jadi 3. Samalah juga ni. PQR, PQ 73. Q dia 3, QR 35. Nampak tak nilai Q dia? Q-nya sama. Okey, kalau sama, kita hanya perlu gabungkan sahaja. Gabungkanlah. P turun bawah 7. 3 perlu buat apa? Tak perlu sebab sama. 3, 5. Dah siap. Jadi, nisbah PQR, nisbah P kepada Q kepada R sama dengan 7 kepada 3 kepada 5. Gitu saja. Okey? Tak perlu ubah apa-apa. Sebab nilai di tengah-tengah ini sama. B dia sama ataupun bagi soalan ni dia bagi PQR. Q-nya sama. Okey? Senang kan? Senang. Okey, sekarang ni soalan nombor 2. Okey, contoh 2. Kita lihat soalan dia. Di sudut bacaan kelas 1 jujur, nisbah bilangan buku cerita kepada bilangan buku rujukan ialah 2 kepada 5. Okey, nisbah bilangan buku rujukan kepada bilangan majalah ialah 3 kepada 2. Cari nisbah bilangan buku cerita kepada bilangan buku rujukan kepada bilangan majalah. Baik, soalan begini, okey, kita kena kenal pasti dahulu. Okey, apa dia benda yang terlibat. Okey, yang pertama bilangan buku cerita kepada bilangan buku rujukan. Okey, buku cerita kepada buku rujukan. Okey, dia bagi 2 kepada 5. Okey, kemudian sekarang ni yang kedua adalah bilangan buku rujukan kepada majalah. Rujukan kepada bilangan buku majalah 3 kepada 2. Okey, rujukan dah ada. Kita letak sebelah je majalah sini. Okey, untuk rujukan dan majalah, nisbah yang kedua dia bagi 3 kepada 2. Okey, cuba kamu perhatikan. Sekarang nilai untuk rujukan berbeza. 5 dan 3. Okey, bila tidak sama atau berbeza, tidak sama, apa perlu kita buat? Kita perlu cari GSTK. Yang ni yang kena cari GSTK. Baik, GSTK bagi 5 dan 3. 5, 3. GSTK. Okey, kita mula dengan nombor perdana terkecil. Boleh bahagi 2? Tak boleh. Boleh bahagi 3. Bahagi 3 boleh. 5 bahagi 3 ni kena bawa turun bawah. 3 bahagi 3, 1. Okey. 1 sini dah selesai. Yang ini bahagikan dengan 5 pula. 5 bahagi 5, 1. Baik, nak cari GSTK, kita darabkan tepi ni saja. 3 darab 5 sama dengan 15. Okey. Jadi kat sini bermaksud kita perlu jadikan sini 15. Jadi kita letak kat sini 15. Baik. Bermaksud kat sini, untuk jadikan sini 15, 5 perlu didarabkan dengan, okey, 5 perlu darab 3, 3 perlu darabkan dengan 5 supaya dapat gandaan sepunya terkecil bagi dua-dua nombor ini adalah 15. Okey, bila sini 3 darab 5, 15, sebelah kanan ni untuk majalah, kita pun kena darabkan dengan 5. Sebab tadi rujukan pasangan dengan majalah kan. Kalau rujukan didarabkan dengan 5, majalah pun kena darab 5. Manakala yang untuk buku cerita ni pula, kalau rujukan 5 darab 3, buku cerita ni pun kena darab 3. Jadi kat sini jawapan dia kita akan dapat 2 darab 3, 6. 5 darab 5, 10. Jadi kat sini kita dah dapatlah jawapannya. Jadi jawapan dia kat sini, okey, nisbah untuk buku cerita kepada rujukan kepada majalah. Okey. 3 buku ini nisbah dia ialah 6, 15 dan juga 10. Itu sajalah. Siap. Itu. Sebab itulah kita kena tentukan. Kalau sama, gabungkan saja. Kalau tak sama, kita buat begini. Okey. GSTK, okey? Okey, itu sahaja. Cikgu harap kamu ingat. Terima kasih semua. Assalamualaikum.